Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 akan mengupas isu syariah dalam pelaburan emas Mega Eye. Pengenalan, emas merupakan harta simpanan dan perhiasan yang menjadi tumpuan buat semua lapisan masyarakat kini dan menjadi suatu kebiasaan dengan urusan jual beli emas, sama ada tujuannya untuk dijadikan alternatif simpanan maupun perhiasan buat kaum wanita. Emas merupakan item ribawi yang terikat dengan garis panduan khusus yang nyata dijelaskan dalam hadis yang melibatkan urus niaga item ribawi. Oleh itu, kajian membincangkan mengenai produk pelaburan emas Mega Eye yang akan menjelaskan sejauh mana produk ini patuh syariah dan tiada unsur ribawi boleh menyebabkan berlakunya isu-isu riba. Objektif kajian pertama menjelaskan produk pelaburan emas iaitu Maybank Berhad, iaitu Maybank Islamic Gold Account Eye, menjelaskan kaedah fiqh yang digunakan dalam urus niaga dan pelaburan Mega Eye. Seterusnya meneliti syarat-syarat yang menjadikan Mega Eye itu patuh. Metodologi analisis kandungan dalam menghurai dan membincangkan kupasan isu-isu syariah dalam pelaburan Mega Eye. Kajian berbentuk kualitatif dan pendekatan perkumpulan dan analisis dokumen daripada sumber prima dan sekunder. Kajian literatur. Yang pertama berkaitan dengan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kemasahan bagi adat ehwal agama Islam yang kali ke-96 mengenai parameter pelaburan emas. Kedua, daripada Muhammad Zuhaili Saiman yang dalam artikelnya bertajuk parameter bagi pembelian emas dalam talian secara kaedah kunci harga, satu analisis. Kemudian yang terakhir, Account and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang bertajuk Gold and its Trading Parameters in Sharia. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu MIGAI? MIGAI ialah Maybank Islamic Gold Account Eye yang di mana ia ditubuhkan pada 17 Mei tahun 2021 bersamaan dengan hari Isnin oleh MIB Maybank Islamic Berhad. Platform ini ditubuhkan untuk membolehkan seorang pelabur untuk melabur dengan nilai yang sangat rendah iaitu RM RM10 sahaja. Menangkan mata wang ringgit semakin lama semakin jatuh akibat ekonomi yang semakin meleset. Tetapi harga emas semakin lama semakin meningkat, iaitu contoh daripada tahun 2000 harga emas adalah RM35 per gram, namun sekarang RM RM252.94 per gram, update pada 8 Disember tahun 2022. Maybank merupakan salah satu bank yang mempunyai sistem Islamik kedua terbaik selepas bank Islam. Namun Maybank Islamik juga merupakan institusi kewangan pertama yang dapat menyerahkan emas dalam bentuk fizikal kepada pelabur setelah mereka cukup syarat untuk membuat penebusan. Statistik bursa saham menunjukkan bahawa selepas COVID-19 pada tahun 2019 telah memberi sumbangan yang besar kepada peningkatan dalam pelaburan emas termasuk MIGAI. Maybank Islamic juga ada menunjukkan cara daftar MIGAI. Yang pertama, perlu daftar masuk ke Maybank to You, kemudian halaman utama tekan mohon dan MIGAI. Lengkapkan butiran seperti alamat email, alamat rumah, pekerjaan dan butiran akaun. Kemudian setelah selesai tekan simpan. Akhir sekali tekan sahkan, tunggu sehingga keluar perkataan pendaftaran berjaya. Itu sahaja saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Baik, perbincangan kedua, signifikan pelaburan emas menurut syarak. Maksud pelaburan menurut kitab fiqh manhaji iaitu mudharabah atau qirat yang bermaksud pelabur atau pemodal sama ada emas, wang ringgit atau apa-apa yang berharga lalu memberikannya kepada pengusaha bagi menguruskan hartanya. Terdapat 3 rukun pelaburan emas. Yang pertama sirah iaitu lafaz, ijab iaitu penawaran, yang ketiga qabul iaitu persetujuan. Hukum pelaburan emas ini boleh menjadi haram bila ia bertukar kepada riba, iaitu apabila terdapat manfaat kepada pemberi modal. Tidak sah suatu pelaburan itu jika kadar keuntungan yang bakal diperolehi ditentukan mengikut kadar jumlah tertentu. Ini sebab apa? Sebab kita tidak tahu kadar keuntungan sebenar yang akan diperolehi oleh suatu perusahaan tersebut kerana wujud untung rugi dalam pelaburan. Jika telah ditetapkan nilai yang akan diperolehi melalui pelaburan emas, maka ia telah bertukar menjadi kontrak pinjaman sebab ia mengandungi unsur riba sebabkan pengusaha telah menjamin keuntungan yang akan diperolehi oleh setiap pelabur. Dengan bahasa mudah, jika seorang pelabur mahu membuka akaun pelaburan emas dan dia menjual emas tersebut apabila harga emas itu meningkat, maka ialah sah, dan ia menjadi haram dan terbatal apabila emas
itu belum berada dalam pemilikan bank dan hanya dibeli oleh pihak ketiga dalam majlis transaksi yang berasingan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bahagian yang seterusnya adalah penerangan dan aplikasi fiqh dalam MIGA, iaitu mengetahui dan memahami konsep barang ribawi. Emas dan perak adalah barang ribawi kerana dianggap sebagai mata wang, tidak dibenarkan khiyar syarat dan juga mesti bertepatan dengan konsep takabut. Jenis-jenis pelaburan terbagi kepada tiga, iaitu emas fizikal berbentuk shilling emas, jongkong, dinar emas, ketulan emas bersama 1, 5 dan 10 gram dan pelbagai lagi. Akaun emas pula membeli emas melalui akaun emas seperti Mega, GAP, Public Gold, akaun counter metal dan boleh difizikalkan emas tersebut. Emas maya pula adalah disediakan dalam sesetengah platform broker, iaitu Forex. Aktiviti jual beli emas secara atas talian tanpa ada jaminan ketulan emas itu dimiliki oleh pembeli. Transaksi jual beli dan penyerahan pemilikan emas jual beli melalui akaun digital, iaitu setiap pelanggan boleh memulakan pelaburan emas dengan membuka akaun, membeli dan menjual emas semuanya secara atas talian melalui aplikasi Maybank To You. Seterusnya adalah kontraksi akaun emas patuh syariah dan juga akaun emas konvensional. Apabila pembeli emas itu membeli emas menerusi Maybank Gold Investment NGIA, iaitu Non-Islamic Account, tiada jaminan pemilikan fizikal emas. Dalam simpanan dan pelaburan emas mesti patuh syariah, tiada unsur belian secara ansur-ansuran untuk item emas. Kaedah fiqh yang digunakan dalam MIGA adalah al-musawamah, iaitu pembelian dan penyerahan yang dilakukan secara terus antara pihak penjual dan pembeli. Al-wa'f, iaitu kontrak aku janji ke atas pembelian melalui akaun emas patuh syariah. Al-ujrah adalah yuran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak bank untuk urusan buatan emas, urusan penghantaran dan yang berkaitan. Wakalah pula adalah apabila pelanggan meminta pihak bank menjadi ejen untuk mengatur dengan pihak ketiga. Penyedia perkhidmatan bilik kebal menyimpan fizikal emas dengan selamat dan pihak bank menguruskan di masa hadapan. Okey, insya-Allah yang terakhir sebagai kesimpulan, urus niaga emas wajib terhindar daripada unsur-unsur riba, bertangguh dan gharar kerana emas merupakan item ribawi yang wajib. Setiap garis panduan asasnya di atas landasan syarak. Di zaman pemodenan ini, kaedah pembelian yang bersesuaian tidak menghalang untuk berurus niaga dijalankan dengan terma dan syarat yang jelas berlandaskan syarak. Setiap syarat-syarat dalam urus niaga emas yang diperuntukkan wajib terhindar daripada segala unsur riba, bertangguh dan gharar tersebut. Parameter pelaburan emas juga merupakan elemen yang penting yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang menjalankan urus niaga emas. Dalam urus niaga zaman kini yang lebih terbuka dan meluas dalam atas talian yang terikat dengan perkembangan teknologi dan kemajuan digital. Pelaburan emas MIGA setakat ini mengikuti dan menepati parameter pelaburan emas. Kontrak syariah berlaku di dalam MIGA. Konsep musawamah, wa'ad, ujrah dan wakalah diaplikasikan dalam sistem pelaburan emas MIGA oleh Maybank Berhad. InsyaAllah, Allah alam.